Okey. Dia bagi maklumat tu cukup ke tidak? Cuba tengok. QS 8 cm. Okey. Lepas tu dia bagi QR. Mana QR? 9 cm. SP 12 cm. PQS 106 darjah. SQR 39 darjah. Okey. Boleh nampak? Okey, semua maklumat ada kat situ. Okey. So kalau semua maklumat dah ada kat situ, kita boleh terus tengok gambar rajah sahaja. Okey, tengok betul-betul. Okey, dia dah sebut tadi ada 3 formula, iaitu formula sin, formula cos dengan luas segitiga. Bermakna dalam SPM nanti kita akan guna ketiga-tiga formula ni. Okey. Kita tengok macam mana. Mungkin saya buat satu je soalan sebab dia ada 2 jenis soalan sahaja dalam SPM. 2 jenis soalan sahaja. Okey, korang tengok betul-betul. Okey, soalan yang pertama, dia nak cari sudut QPS. QPS. Okey. QPS. Okey. Mana QPS? Betul tak setanda sudut QPS ni dekat sini? Betul tak? Betul Okey. Tengok betul-betul apa yang nak saya terangkan. First kali korang kena check sama ada kita boleh guna formula sin atau tidak. Apa syarat formula sin? Syarat dia sudut bertentangan dengan sudut mesti ada sisi yang bernilai. Sudut, lepas tu ada sisi yang bernilai. Okey? Lepas tu, sudut yang kita nak cari ada sisi yang bernilai. Sudut yang kita nak cari ada sisi yang bernilai. Okey, sekarang dia memenuhi syarat. Bermakna korang nak buat A tu, cara susun jawapan dia macam ni. Sin yang korang nak cari tu P, pasangan dia ialah 8 cm. Okey. Lepas tu sin 106 darjah. Okey. Pasangan dia 12 cm. Okey. Mungkin korang kalau korang buat terbalik macam ni. Kalau korang buat terbalik macam ni. Boleh tak? Boleh tak buat terbalik macam tu? Boleh tak buat terbalik macam tu? Boleh. Kot. Boleh. Sebabnya kalau kau nak terbalik pastikan nombor dengan nombor, sin dengan sin. Tu saja. Jangan pula nombor lepas tu tiba-tiba sin dekat sini. Macam ni tak boleh. Okey, dia kena pasangan yang betul-betul sama. Okey, untuk penggunaan formula semua boleh faham? Ya. Formulanya memang sin Untuk kalau pasangan, ingat ayat saya tadi. Kalau sudut sisi berdepan dengannya ada nilai, lepas tu sudut yang kita nak cari, sisi depannya ada nilai, kita guna sin. Okey. Boleh faham Iman? Ni petua ni tak ada dalam buku teks yang ajar. Korang kena ingat apa sahaja tadi. Boleh faham? Ada soalan lagi? Tadi Iman dah tanya. Ada lagi nak tanya sebelum saya teruskan? Sebab saya nak korang tanya pasal formula. Takut nanti korang tak faham apa saya cakap pasal formula ni. Okey, faham tak ayat saya tadi yang saya nyatakan pasal formula tadi?
Dia janji ya, kena ada 2 tempat yang ada apa nilai. Yes, pasangan. Kita panggil pasangan. Kalau korang faham apa saya cakap ni, okey. Ni sudut pasangan dia, depan dia. Sudut pasangan dia, depan dia. Okey, maknanya kalau ni ada nilai, okey, dua-dua ada nilai, penuhi syarat. Lepas tu satu yang kita nak cari, lepas tu ada nilai. Baru kita boleh cari. Baru kita boleh mulakan dengan sin. Tapi kadang-kadang kita kena guna formula cos. Kadang-kadang kita guna formula luas. Nanti kita akan ajar berdasarkan soalan. Okey, ni minggu pertama. Mungkin akan makan masa 3 minggu kot macam tu. Okey. Fahamkan formula dulu? Boleh faham tak formula? Okey, tak apa, saya teruskan. Mungkin korang belum nampak lagi. Okey, yang ni dia akan buat darab silang Jadi apa berlaku? 12 darab sin P sama dengan 8 darab sin 106. Okey, sekarang ni saya pindahkan 12. Lapan darab sin 106 bahagi 12. Okey, tolong selesaikan tu dulu. Bagi jawapan 4 tempat perpuluhan. Tolong. Kosong poin 6404. 0.6404, betul? Betul? Iman? Kosong poin. Kosong 0.6408. Betul ke semua? Betul. Alright. Okey, sekarang tekan shift, tekan sin, tekan shift, tekan sin, tekan sama dengan. Korang akan dapat jawapan 39.85 darjah. Betul tak? Betul. Okey. Okey, nanti saya terangkan lagi. Okey, sekarang bila korang dapat 39.85 darjah, apa yang korang perlu buat? Korang kena tulis dulu jawapan tu di gambar rajah. Itu syarat dia. 39.85 darjah. Okey, kena tulis. Tulis dulu. Okey, next. Okey, cuba korang tengok betul-betul sebelum saya teruskan. Okey, sudut ni kita dah ada. Sudut ni kita dah ada. Boleh tak saya cari yang S ni? Boleh. Boleh. Okey, tolong tolak. Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? 34.15. Alright, 34.15. Okey, betul semua? Betul? Okey. Nampak macam mana saya buat? Bila saya nampak boleh lengkapkan sudut, saya lengkapkan sudut dulu. Itu syarat dia. Itu cara dia. Okey. So, gambar rajah tu dah lengkap, hampir lengkap. Okey. So, A1 dah settle. Okey, A1 dah settle. So, tengok A2. Okey. Luas segitiga PQS. Luas segitiga PQS. Okey. Untuk korang buat luas segitiga PQS, syarat dia
formula V. Formula V. Okey, tengok betul-betul apa maksud formula V ni. Ni. V tu bermaksud, nampak tak sisi ni ada nilai? Sisi yang setanda biru ni ada nilai, nampak? Nampak tak sisi yang setanda warna biru ni ada nilai, nampak? Korang dengar suara Sir? Dah dengar. Dengar. Ingat tak tadi sudut kat sini Dengar, berapa? dengar. Jawapan tadi berapa? 38.95. 38.95, betul eh? 39. 39.85. 85. Okey, waktu tu saya kata tadi kena ingat jawapan sebab saya ada problem sikit dengan line ni. Okey. Yang ni? Ni tadi? Sini? 34.15. Hmm? 0.15. 0.15. Alright. Okey, baru saya ingat. Hilang ingatan kejap tadi. Okey. Okey. Ingat, sekarang ni dia suruh cari luas segitiga. Okey, korang jangan risau yang tadi formula tadi ada kat video korang boleh tengok balik kat video. Tadi kita pakai formula sin untuk A1 tadi. Okey, korang video tu tetap ada. Nanti korang boleh tengok balik. Okey, saya tulis permulaan dia saja, iaitu 12 P per saya buat terbalik macam tadi. So 8 per sin P. Lepas tu 12 per sin 106. Okey. So korang dapat P tadi 39.85. Okey, sekarang ni untuk yang kedua tu kita nak cari luas. Okey, kalau korang ingat tadi saya ada cakap saya tak pasti korang dapat dengar ke tidak. Korang kena tengok sisi yang bernilai ni. 12 dengan 8. Betul tak? Sekata sisi yang segaris warna biru tu dia ada nilai. Betul tak? Betul. Okey, korang nampak nilai dia 12. Lepas tu nilai dia 8. Nampak? Nampak? Nampak. Okey, syarat untuk formula luas, dengar betul-betul. Kita akan pakai formula V. Formula V. Di mana sisi dia kena ada nilai. Lepas tu sudut pun ada nilai. Okey, yang setandakan warna biru kat pada gambar rajah tu cukup tak syarat formula V? Sisi yang bernilai dan sudut yang bernilai. Oh, Cukup syarat? Okey, semua okey? Semua okey tak? Faham tak formula V? faham. Faham. Faham? Formula V untuk luas, konsep dia formula V. So formula V, sisi bernilai dengan sudut. Okey. So korang boleh terus cari luas dia iaitu 1/2. Darab dua sisi yang bernilai itu iaitu 12. Okey. 12. Darabkan dengan 8. Darabkan dengan sin. Berapa sudut yang kat formula V tu? Berapa kita nak guna? Berdasarkan formula V, sudut tu kita nak guna berapa nilai dia? 34.15. Alright, good. Kalau korang tahu mana sudut tu, maksudnya korang boleh faham. Okey, yang lain okey.
Ada soalan tak yang lain sebelum okey, tolong tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? 26.945. Okey, bagi 2 tempat perpuluhan 24, 26.95. Ya. Okey. Okey, ada soalan tak? Ada siapa-siapa nak tanya soalan formula ni apa-apa? Saya rasa formula ni lagi senang nak ingat. Jadi memang kita tak boleh pakai formula macam formula luas biasa. Tak boleh, tak boleh. Aduh. Tak boleh. Tapi saya dah bagi formula kalau dalam soalan ni, korang ingat formula V je. Ingat je syarat V yang sebagi tu. Faham tak? Faham tak? Faham. Tak ada siapa bagi tahu saja. Kalau ada korang dengar daripada mana-mana tu, faham lah. Sebab saya dah ajar, saya dah masuk 5 tahun dah formula ni. Okey. Ada lagi soalan yang lain? Dalam buku teks ada ya? Okey, tengok yang ketiga. Saya teruskan Okey, hari ni saya intro berdasarkan soalan. Tengok. Panjang RS. Mana RS? Ni RS. Okey, kita tengok. Boleh guna tak formula sin? Boleh guna tak formula sin? Sudut. Alah, sisi tak ada nilai lah. Okey. Sisi, sudut tak ada nilai. Penuhi tak syarat formula sin? Tak. Ingat tak tadi? Dia kena sudut bernilai, sisi bernilai. Kena ada sudut bernilai, sisi bernilai. Baru boleh guna formula sin. Okey, sekarang korang dah faham tak? Faham tak formula sin nak guna dia? Boleh faham tak formula sin nak guna dia macam mana? Hello? Boleh faham tak formula sin? Boleh. Boleh Okey, semua okey Okey, tak boleh guna formula sin. Kalau formula sin tak boleh, kita ada lagi satu formula iaitu formula cos. Okey. Tengok betul-betul. Kita nak cari sisi SR ataupun RS. Okey. Ini pasangan dia yang ni. Depan dia huruf Q. Jadi selabelkan Q. Okey. S ni pasangan dia depan ni. Jadi selabelkan S. R pasangan dia depan ni. Nanti selabelkan dia R. Okey. Boleh faham tak pasangan huruf tu? Boleh. Okey. Sekarang kita nak cari huruf yang mana? R ke, Q ke, S? Q. Q kan? Okey, tengok betul-betul kita nak cari Q. Macam mana kita susun formula cos? Tengok betul-betul. So, kita mulakan dengan Q kuasa 2 sama dengan dua sisi iaitu R dan S tu kuasa 2 kita tambahkan tolak 2 terbalikkan huruf dia. S R cos Q. Okey. Kat mana yang sebenarnya formula? Kuasa 2 ni sebenarnya formula sama dengan kuasa 2 tambah kuasa 2 ni formula, tolak ni formula, 2 ni formula, cos ni formula. Okey, korang tengok. Huruf yang kita nak cari letakkan kat sini. Lepas tu S dengan R tak kisah tak mana-mana. Tolak 2, S dengan R ni tak kisah tak mana-mana. Tetapi kalau korang bermula dengan Q,
mesti berakhir dengan Q. Tu je syarat dia. Yang lain tambah, tolak, 2, kuasa tu mestilah tempat yang sama. Kos pun tempat yang sama. Okey. Boleh faham tak penggunaan formula kos? Boleh faham tak penggunaan formula kos? Ingat tadi kita tak boleh guna formula sin. Jadi bila tak boleh guna formula sin, kita guna formula cos. Okey, nampak tak macam mana sesusun formula cos? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Boleh? Betul boleh Okey. Okey, sekarang gantikan. Okey, Q kuasa 2 sama dengan R tu nilai dia 8 kuasa 2. S tu nilai dia 9 kuasa 2. Tolak 9 pasal teruk sangat tu sensor. Okey. 9 kuasa 2 tolak 2 darab 9 darab 8 cos sudut dia ialah 39 darjah. Sebab dia dekat Q. Okey, tolong kira berapa nilai dia. Kira dulu berapa nilai dia. 2 tempat perpuluhan. 33.09. Okey, betul ke yang Faris bagi ni? Kalau salah habis semua salah ni. 33.09 betul? Betul tak? Betul. Betul Okey, tekan punca, tekan sama dengan. Dapat berapa? Jawapan tadi tekan punca, tekan sama dengan. Dapat berapa? 5.75. 75. 5.75, betul? Alright. Okey. So dapat 5.75. Tulis nilai dekat sini. Okey. Alright. Okey. Boleh faham? Bukan saya nak kata faham tak, tapi boleh nampak tak cara buat? Okey, mungkin faham tu sesimpan minggu depan. Tapi nampak tak cara buat formula cos tu? Korang boleh nampak tak macam mana buat formula cos tu? Sir tadi, sir, Ya. yang 2 SR ni dia wajib ke kena sama terbalik kan dia punya nombor depan tu? Okey. Faris, senang je nak ingat. Q dengan Q. Huruf depan dengan huruf yang belakang, tu je kena sama. Yang lain, terbalik pun tak apa. SR, RS tak kisah. Faham? Kat sini, ni terbalik huruf pun tak apa. Tak macam maksudnya, ni SR, lepas tu ni RS, tak ada masalah. Faham? Tapi depan dengan belakang kena sama. Itu je. Okey. Okey. Yang lain? Okey, kalau konsep buku teks, dia suka pakai ABC. Korang kan dah form 4, takkan nak belajar ABC lagi, betul tak? Okey. Kalau tak percaya, tengok buku teks. Okey. Kalau korang perasan, yang pertama kita guna formula sin. Yang kedua kita guna formula segitiga. Yang ketiga kita guna formula cos.
semua formula kita akan guna dalam satu soalan. Memang kalau korang perasan, kalau soalan tu dah guna sin. Mesti ada guna cos nanti. Dah guna sin, dah guna segitiga. Mesti ada guna formula cos nanti. Perasan tak? Okey. Nampak? Saya dah bagi satu clue lagi kat korang. Kalau ada formula sin dah guna, formula segitiga dah guna, maksudnya ada satu lagi formula yang belum guna. Mesti akan guna nanti. Kalau formula cos dah guna, formula sin dah guna, mesti kita akan guna formula segitiga nanti. Soalan dia. Tu dia punya petua. Okay. So setakat ini korang dah belajar 3 petua dengan macam mana sesusun soalan. Korang tak, kalau ikut buku teks susah sikit korang nak faham. Tengok cara saya ajar. Ni saya dah buat cara ajar tu saya dah ubah suai berbanding dengan buku teks. Okey, boleh kita teruskan soalan B? Boleh saya teruskan soalan B? Boleh. Alright, okey, saya nak padam semua ni dulu. Okey, kecuali nilai lah. Saya padam garis-garis tu dululah. Nanti dia menyusahkan saya. Maafkan aku. Apa tu? Okey. Tengok. Diberi bahawa titik S tanda. Titik S tanda. S tanda tu tak ada kat garis ni. Tapi S tanda tu kita akan buat. Dia berada pada garis lurus SQ. Dia berada pada garis lurus SQ. Dia berada pada garis lurus SQ di sini. Maksudnya, di sepanjang garis yang sewarnakan warna hijau ni, di situlah akan ada garis S tanda, titik S tanda. Okey. Okey. Soalan dia suruh buat segitiga SPS. SPS. Maksudnya, dia nak buat satu garis segitiga. Sekejap. SP sama dengan SP. Sekejap. Macam salah je. Berada pada garis lurus SQ. Di mana garis SQ tu diperpanjangkan di atas garis lurus SQ yang diperpanjangkan. Dan okey. Okey. Sepanjangkan garis ni dulu. Cuba tengok betul. Panjangkan. Tengok. Okey. Sebab dia kata diperpanjangkan. Ini adalah garis lurus SP yang asal. SP yang asal. Nampak tak kat sini? Okey. Panjang dia mesti sama. cm juga. Ataupun sini saya tulis 12. Bermakna persilangan ni adalah S tanda. Maksudnya korang akan gerakkan S tu sehingga panjang dia tetap 12 cm. Panjang PS tu tetap 12 cm di sepanjang garis SQ ni. Korang akan gerakkan dia di sepanjang garis SQ ni. Sebab korang nak pastikan panjang dia kekal 12 cm. Okey. Boleh faham tak?
Boleh faham tak? Okey, tak faham. Kalau tak faham, boleh nampak tak caranya? Boleh. Okey. Yang ni 12. Yang ni 12. Okey, ni disuruh lakarkan. Tapi kalau korang lakarkan salah-salah lah. Okey. Bermakna kalau situ 12 dan sini adalah 34.15 tadi. Okay, korang tengok betul-betul. Ini adalah segitiga kaki sama. Bermakna ni pun 34.15. Okey. Okey. Q berada lebih kurang di sini Okey, saya buat satu garis lain. Okey, ni Q. Tadi dekat sini 8 cm Alright. Okey. Kita ada 34.15. Kita ada 12 cm. Tadi sisi ni kita tak tahu. Tapi kita boleh ada sudut dekat sini. Okey. Berapa sudut dekat sini? 180 tolak 106 kita dapat 74. Betul tak? Betul tak? Sebab ini kan 106. Betul. Betul? Betul. Betul Alright. Okey. Okey. Cuba tengok betul-betul. Sebelum tu. Boleh tak saya cari sudut ni? Boleh cari kan? Tolong tolak 180 tolak 34.15 tolak 74. Dapat berapa? Dapat berapa? 71.85. 71? 71.85 betul Okey. Yang ni korang nampak cara buat pun tak apa. Nanti minggu depan kita akan ajar lagi yang soalan sama. Lepas tu baru saya akan ajar satu lagi soalan. Okey, dah dapat yang tu. Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Sekarang ni dia nak cari yang ni. QS tanda. Okey. Cuba tengok betul-betul. Kita nak guna formula sin ke formula cos? Yang ni sudut ada pasangan. Sudut kita nak cari. Boleh tak kita guna formula cos sekarang? Boleh tak saya nak guna formula cos? Formula sin, sorry. Tak. Tak boleh? Kenapa tak boleh? Sebab Ni ada nilai, ni ada nilai, ni ada nilai, ni tak ada nilai. Cukup syarat dah ni. Ingat tak tadi syarat untuk guna formula sin ada pasangan, lepas tu ada nilai. Yang ni kita cari. Maksudnya kena ada 3 nilai kat situ. So sekarang ni ada syarat dia cukup tak? Cukup tak syarat? Cukup tak syarat? Cuba tengok betul-betul. Macam cukup syarat je. Kan? Cukup. Cukup syarat. Nampak? Kita ulang lagi formula sin. Okey, nanti sekejap lagi sedah kira ni kita terangkan berapa kali, apa maksud, kenapa kita guna formula sin lagi sekali. Nanti saya terangkan. Okey, 74. Okey, so kita buat darab silang. Iaitu QS tanda sin 74 darjah sama dengan 12 darabkan dengan sin 71
Okey, lepas tu QS tanda sama dengan 12 darab sin 71.85 bahagikan dengan sin 74 darjah. Okey, tolong kira. Okey, dapat berapa? Satu 1.86. Yes, 11.86. Okey. Setiap kali kita buat soalan penyelesaian segitiga ni, mengikut format yang lepas-lepas, korang akan guna salah satu formula iaitu sin, cos ataupun segitiga tu 2 kali dalam satu soalan. Akan guna 2 kali. Tetapi semua formula akan korang guna, salah satu tu akan guna 2 kali. Okey. Itu dia punya hint. Okey. So hari ni saya dah ajar formula sin, saya dah ajar formula segitiga, saya dah ajar formula segitiga kita guna konsep V, formula sin kita guna konsep pasangan, formula cos kalau tak ada pasangan kita guna formula cos. Dan last kali ikut format yang lepas kita akan lukis segitiga. Itu cara nak faham lukis segitiga. Ingat, korang belum lagi setarget untuk dapat markah penuh. Kalau kita dapat, saya dah ajar korang 4 soalan sekurang-kurangnya, baru kita boleh target korang untuk dapat markah penuh. Okey, hari ini target saya korang kena tahu cara buat dulu. Iaitu guna sin, guna cos, guna segitiga dan lakarkan. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, saya cuma harap korang nampak je cara nak buat. Faham sikit pun jadilah. Faham penuh nanti minggu depan. Baru kita faham penuh. Okey, apa korang perlu buat? Lepas kelas ni, korang kena tengok balik video. Guna sin tu, macam mana guna sin, pasangan tu. Macam mana guna cos, macam mana nak guna cos, macam mana nak guna segitiga. Dan macam mana nak lukis segitiga. Itu saja saya minta. Korang tahu cara, cukup. Nanti macam mana kita nak buat, kita akan buat lagi soalan nanti. Okey, ada soalan tak nak tanya? Sir, Ya. anda katalah kan saya kata dekat ni kena ada macam 3 apa ni? 3 3 formula. nombor yang sin. Ya, betul. Kalau betul. 4 nombor Tak ada, itu dah tak boleh lah. Itu maksudnya dah dapat jawapan lah. Okey. Kalau nak guna formula sin, kena guna konsep pasangan. Ada pasangan dan kena ada 3 nombor yang berisi. Okey. Okey, faham tak? Pasangan dan 3 nombor. Maksudnya sama ada satu sudut 2 sisi ataupun 2 sudut 1 sisi. Okey, faham? Faris? Kena ada 3 nilai lah. Okey. Yang lain ada lagi soalan? Korang boleh nampak tak cara buat ni? Boleh nampak ke cara buat ni? Serisau betul lah korang tak menjawab ni, senyap je ni. nampaklah cerah sikit. Kau tak percaya, kau tengok buku teks. Kau tengok buku teks. Okey, kau tak percaya saya tunjuk kat korang. Okey, yang ni okey. Saya tutup dah Kalau tak percaya tengok buku teks.
Carilah formula V. Cari formula luas. Kita tengok formula luas segitiga ya. Nampak? Dia cuma tunjuk formula luas je. Tu dia formula luas. Formula luas. Dia tunjuk kat macam ni. Korang suka hafal formula? Kalau korang suka hafal, korang hafal boleh tapi nak guna tak tahu. Ada tak V? Ada tak dia tunjuk perkataan V kat sini? Cuba tengok ada. Tak ada kan? Okay, saya dah cakap tadi nampak dia guna A, B, A, B, A, B, C. Korang mesti akan diajar labelkan guna ABC. Tapi saya tak akan guna ABC. Saya guna ikut soalan. Kita tengok formula cos. Nampak tak formula cos? ABC sekali lagi, nampak? Korang kena label. Okay. Tengok formula C. Sekali lagi diguna AB. Okey, sudah memudahkan korang dah tadi. Okey. Okey tak? Memang tak sama dengan buku teks cara dah kaji dah untuk bab ni saja. Kenapa bab ni sekaji dan buat cara yang seajar tu? Sebab target ialah nak anak murid dapat 10 markah ataupun markah penuh untuk soalan tu. Mesti dapat markah penuh. Apa yang saya buat ialah untuk pastikan korang dapat markah penuh. Okey semua, boleh? Boleh. Boleh sir. Boleh ya? Okey. So saya harap korang dah nampak apa yang saya ajar hari ini. Okey. Yang loading tu masih loading ke? Bila nak download? Okey. Okey. So cukup dulu hari ni. Nanti korang tengok balik video tu. Kaji. Kalau siapa-siapa rasa nak cuba buat, boleh tengok kat buku teks tu. Nak cuba tapi saya tak harapkan lagi Saya nak korang kaji je jalan kerja tu. Okay, korang boleh tengok kat buku teks tu. Ni ni, nampak tu. Latar pengukuhan tak nak lah. Oh, tak nak. Ni, nampak simple-simple. Gambar rajah simple ya, jangan buat gambar rajah yang 3D tu sebelum ajar lagi. Ni ambil yang ni. Siapa nak buat ni, try latihan intensif 9.3. Yang tu korang boleh try. Okay, yang nombor 1 ni kalau nak try. Okay, nombor 1 ni. Nombor 1 yang ni boleh try. Kalau latihan pengukuhan, okay, contoh nombor 3 ni. Nombor 3. Okay, nombor 7. Okay, tapi nanti dululah. Kalau nak try yang tadi, yang awal-awalan saja. Okay, cukup dulu untuk hari ini. Saya harap korang dapat boleh tahulah cara. Nanti minggu depan kita nak guna cara-cara tu. Kita buat satu soalan yang sama macam hari ini. Saya cakap tadi ada 2 jenis soalan Tadi soalan 2D, 2 dimensional. Dia ada 3 dimensional pula nanti. Cara sama nanti saya akan ajar nanti. Minggu ke-3. Maksudnya sebulan nak ajar bab ni saja. Okey, terima kasih semua. Bye. Hello? Korang dengar tak suara saya ni? Dengar tapi agak Sangkut-sangkut lah saya. Hari ni macam line tak cantik sikit. Okey. Okey, bye. Thank you sir. Thank you sir. Yes, sir. Yes, sir.